أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نسألك علما نافعا ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban, dan kurniakanlah juga kepada kami rezeki yang baik lagi halal, wa yaqinan sadiqa, tetapkanlah iman kami, sadiq kami, wa qalban khashi'a, berilah hati kami ini dengan kekhusyukan, wa amalan mutaqabbala, dan kurniakanlah, terimalah segala amalan-amalan kami. Mudah-mudahan kami layak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita peluang, kesempatan, macam-macam nikmatlah. Minta maaf malam ni suara tak berapa segar sangat sebab belum panas sebenarnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, hari ini 16 Mac bersamaan dengan 21 Rejab 1441 Hijriyah. Syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberikan peluang oleh Allah Ta'ala daripada tahun yang lepas, tahun sebelum-sebelumnya, yang mana setiap tahun bila masuk saja bulan Rejab, ada hadis Nabi SAW memberitahu kepada kita melalui sahabat, ada satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah diriku ini dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, tahun lepas Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, siap, komplit set, baju baru, langsir baru, sofa baru, bini saja, suami lama. Alhamdulillah masih kekal. Dan Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk mengecapi dalam bulan Rejab tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, walaupun hari ini kehadiran kurang sikit disebabkan ujian Allah Ta'ala yang sikit sangat. 146 kes baru di Selangor. Dengar kata Lembah Jaya dan Taman Kuasa sudah ada kes, ambulans sudah masuk. Lembah Jaya sudah ada kes, Kuasa sudah ada kes, Bukit Indah pun dengar-dengar bunyilah macam ada. Tapi kok mana pun ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, nak cerita ya, Allah Ta'ala memperlihatkan, mempertontonkan kepada kita satu kesan yang besar hasil daripada ujian Allah, coronavirus dan COVID-19. Maka kita sebagai manusia, makhluk, nampak kesan yang zahirnya, ada orang sakit, ada orang mati, satu dunia, ekonomi teruk, jahanam, mengudum dan sebagainya. Itali, Denmark semua tutup, Gaya Yusko, AU, Keramat, semua barang habis, takut darurat. Sikit saja Allah Ta'ala uji, sikit lah tu. Itu Allah Ta'ala uji dengan penyakit akhir zaman yang kita namakan dia coronavirus dan juga COVID-19. Allah tunjukkan kepada kita, inilah yang berlaku, wahai makhluk aku. Cuba ayah-ayah, ibu-ibu bayangkan kalau Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita neraka Allah macam mana. Rasa-rasa kita tak boleh rumah, hari-hari datang duduk sini minta ampun dengan Allah Ta'ala.
Sikit saja Allah Ta'ala tunjuk coronavirus itu dengan COVID-19 tu kita dah menggelupur, tak nak bersalaman dengan orang, hand sanitizer lah, itulah, kenui kahwin tak pergi, macam-macam. Tapi kalau Allah Ta'ala tunjuk kepada kita neraka Allah, nescaya menangis tak berlagu kita, minta ampun, minta maaf banyak-banyak, cari maghfirah Allah. Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya ini satu ujian dugaan yang kecil berbanding dengan kuasa Allah, kudrat, iradah Allah yang sangat-sangat besar. Jangan runsinglah kalau nak bersalam dengan orang, apatah lagi dalam surau, dalam masjid. Walaupun jemaah-jemaah tabligh tu 16,000 katanya di Seri Petaling tu, kita boleh tahulah yang mana jemaah tabligh tu, kita elak lah. Tapi karya kita sama-sama kita ni saya rasa tak perlulah. Yaqinan sadiqa, mohon pada Allah Ta'ala, tujuan kita ni nak mari masjid, nak mari surau ni, nak bersalaman, nak berukhuwah, nak berabdikan diri pada Allah dan sebagainya. Yakin pada Allah Ta'ala, kalau Allah kata kamu tak kena, kamu tak mati sebab COVID-19, taklah, itu sudah cukup. Kalau kata kamu ada COVID-19 tapi kamu tak mati bukan sebab COVID-19, mungkin mati sebab jantung, ada sebab-sebab lain, ya. Yang paling penting hidup kita di dunia ini nak mencari keredaan Allah, nak masuk dalam syurga. Kerana apa? Dalam surah Al-Insan pada malam ini ayat yang ke-13 sampai selanjutnya nak menceritakan perihal orang yang masuk dalam syurga, apa yang dia dapat. Apa yang dia dapat dalam syurga. Kalau Allah Ta'ala mempertontonkan kepada kita neraka dan syurga, kalau ditontonkan kepada kita memperlihatkan neraka, nescaya kita bertaubat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau Allah Ta'ala mempertontonkan syurga, lagi kita suka, lagi banyak kita nak buat ibadah, lagi suka nak buat amalan yang baik. Maka itu Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran. Pada malam ni kita nak tengok sama-sama dalam surah Al-Insan bermula ayat yang ke-13. Apakah perihal orang yang masuk syurga, apa yang dia dapat. Sebab itu Nabi SAW mengajar para sahabat dan sampaikan kepada umat akhir zaman, bacalah surah Al-Insan ini setiap pagi Jumaat, supaya kamu semua dengar dan faham serta mengerti apa isi kandungan yang aku nak sampaikan, yang aku telah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Baik, insya-Allah kita buka Quran kita ataupun handphone kita ataupun kitab tafsir kita dalam surah Al-Insan juzuk yang ke-29, ada 31 ayat. Juzuk yang ke-29, 31 ayat. Kita dah cover sampai ayat ke-12 kalau tak silap saya, betul tak? Dah cover habis? Belum tak? Surah Al-Insan artinya manusia. Allah Ta'ala sebut ada jalan atas manusia, iaitu imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, orang kafir, orang yang ikut orang kafir, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, diberikan rantai belenggu di dalam neraka Jahannam, neraka yang menyala-nyala. Orang yang buat jahat, yang kufur pada perintah Allah, itulah mereka ke dalam neraka Jahannam. Mereka yang buat baik, antara perkara yang baik Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Berilah orang makan, bagilah orang makan atas apa yang kita kasih, atas apa yang kita suka, atas harta yang kita ada, kepada miskinan, orang miskin, wa yatiman, wa anak yatim, wa asira, dan tawanan-tawanan perang ataupun para pelajar yang sedang belajar ataupun menuntut ilmu Allah. Baik, mereka yang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka akan diberi pakaian daripada sutera. Sutera ni special lah ya.
Pakaian rasmi dalam syurga. Pakaian rasmi di pejabat adalah kemeja, dalam syurga adalah sutera. Baik, sambung ayat yang ke-13. Bagi orang mukmin yang masuk ke dalam syurga, apa yang dia dapat? Yang ini kita nak tahu ni. Bila kita tahu, maknanya kita nak bersungguh-sungguh nak masuk ke dalam syurga Allah, nak mengelakkan diri daripada masuk ke dalam neraka Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Allah Ta'ala merekodkan dalam Quran, bagi orang mukmin yang masuk dalam syurga Allah, mereka akan dilimpahkan kurnia, melimpahkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni kenikmatan abadi. Maka firman Allah, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka orang yang masuk dalam syurga, di dalam syurga mereka duduk berehat, beristirahat, bertelahan. Orang Indonesia panggil, bahasa buku, bahasa kuno Melayu. Bertelahan di dalam syurga. Arti bertelahan, dia nak bersinggung, dia bersinggung, dia nak berdiri, dia berdiri, dia nak duduk pun boleh, dia nak baring boleh, nak telangkup pun boleh, melentang, menegak, semua boleh dalam syurga. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maknanya dalam syurga ni Allah Ta'ala bagi tahu bebas bagi orang yang dah dapat kenikmatan abadi dalam syurga. Maka dia nak buat apa, dia boleh buat suka-suka hati dia. Tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana syurga barang yang elok. Muttaqiina fiha 'alal araik. Di dalamnya, dalam syurga, mereka duduk dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan seronok. La yarawna fiha wala syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan langsung di dalam syurga tersebut akan panas teriknya matahari, dan tidak merasa sejuk sehingga menusuk ke dalam tulang. Maknanya dalam syurga ni, ayah-ayah, ibu-ibu, tempat yang kita nak tuju besok, tak panas, tak sejuk. Kalau pasal aircon tu 24, 23 tu, 25 lebih tu lagi kurang. Nyaman saja. Tak rasa panas, tak rasa pelik, dan tak rasa sejuk. Rasa biasa, nyaman saja. Itu orang yang boleh masuk dalam syurga. Adapun di Yaumal Mahsyar, bila nak menghadap Allah Ta'ala, sebagaimana yang semua orang sedia maklum, orang kata matahari sejengkal daripada kepala. Ada Mat Saleh buat kajian. Dia kata, kalau itu yang ulama' sebut satu jengkal daripada kepala, maknanya cairlah kita. Dengan ada kuasa Allah Ta'ala, mungkin Tuhan you orang Islam mungkin tak cair atas kata kepercayaan kamu. Cuba bayangkan ayah-ayah, ibu-ibu, orang kafir tu, dia boleh buat kajian, dan sehinggakan orang tu sekarang sudah masuk dalam Islam, dan dia buat kajian pula sekarang jauhnya jarak kita dengan matahari. Sampai macam tu. Maknanya sekarang ni kat luar tu panas terik, duduk kedai mamak pun dah berasak-rasak, berpeluh-peluh. Bayangkan kalau sejengkal di padang mahsyar besok. Orang kafir ni, dia sampai masuk Islam, dia buat kajian. Sekarang ni dah panasnya, lebih kurang jaraknya 1000 km kosong ada 4. Kalau 1 juta km kosong ada 6. Dia punya kosong, dia kata ada 8 kali 21. Jarak dia kilometer, bukan kilometer, batu, miles. Dia buat kajian. Disebabkan itu, dia kata, tak patutlah kita nak mengingkar perintah Tuhan you, maka itu saya nak masuk Islam. Sebab kaji matahari saja, tak ada kerja. Kita banyak benda kita nak kaji. Banyak benda kerja terbengkalai kat rumah, dengan anak, dengan suami, dengan isteri. Nah, kuasa Allah Ta'ala hebat. Nak tunjukkan jarak matahari saja menyebabkan orang itu masuk Islam. Masya Allah. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu, boleh bayangkan dalam Yaumal Mahsyar besok matahari sejengkal berdasarkan amalan-amalan masing-masing.
Ada yang jauh sikit, ada yang dekat sikit, ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang mengesot dalam padang mahsyar tu. Tapi jaminan bagi orang mukmin yang masuk dalam syurga, tidak rasa panas dan tidak rasa sejuk, dingin saja. Macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ayat yang ke-14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha, dan naungan dekat berada dengan mereka. Nah, ini yang naungan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa menaungi orang yang masuk ke dalam syurga. Artinya kalau dibahaskan oleh ulama-ulama tafsir, mana dia pergi, kat situlah ada pokok. Kat mana dia pergi, dekat situlah ada redupnya. Tidak kena sedikit pun cahaya matahari, cuma ada cahaya, ditutupi oleh dahan-dahan pokok, daun-daun ranting dan sebagainya. Itu maksud ulama-ulama tafsir. Pergi mana-mana berjalan, ada je pokok yang sentiasa ikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah, mana dia pergi awan ikut, tak kena panas. Adapun kita bila masuk dalam syurga Allah, insya-Allah, mana dah ada jalan, mana kita pergi, kat situ ada pokok yang akan ikut, yang akan menaungi kita. Hebatnya, untungnya orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan buah-buahan daripada pokok, daripada ranting tersebut mudah untuk dipetik dan mudah untuk dimakan. Maknanya ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, bila kita berjalan dalam syurga, tiba-tiba kita bersandar, nyengging lah sengit sebelah, terasa nak makan buah oren. Tiba-tiba ulama kata, tafsir lah ulama, pohon tu sendiri datang sujud kepada kita, datang macam kita dalam sebagai macam sultan lah, king of something lah. Oh, dahan tu datang, ambil, makan. Macam tu seolah-olah ni digambarkan oleh ulama tafsir dalam syurga. Jalan, rasa penat, bersandar sikit, ada juga pokok. Terasa nak makan buah queenie rasa. Buah queenie rasa. Queenie ni perlis rasanya. Queenie lah. Tiba-tiba datang, ada pula kat pokok tu tulis, daripada kok dia, daripada perlis contoh. Bukan kok dia Kedah. Perlis. Cantik dia turun ambil. Tengok-tengok dah terkopik siap dah daripada dahan tu. Sampai macam tu ulama tafsir nak bagi tahu pada umat akhir zaman, orang yang masuk syurga specialnya macam tu lah. Tapi kalau kita tak nak masuk syurga, tak nak kata apa, dekat rumah pun anak yang kopek kan, isteri yang kopek kan, tok lagi makan je. Sama saya pun makan je tahu. Ayah sekali-sekala boleh lah tolong. Nampak? Subhanallah. Maknanya orang yang masuk dalam syurga ni orang yang special, orang yang untung sangat-sangat. Rugi kalau tak dapat masuk dalam syurga Allah Subhanallah. Jalan di mana-mana ada buah, jalan di mana-mana ada dinaung oleh dahan pokok dan sebagainya, ganting-ganting. Ibnu Qatadah dia kata tangan ahli syurga dihalang daripada bila nak sentuh buah tu. Tidak ada satu duri, tidak ada satu benda yang menahan daripada nak ambil buah tu dengan senang. Maknanya saya duduk ni, contoh saya berada dalam syurga ni, tiba-tiba terasa dalam hati, niat saja terasa dalam hati, rasa nak makan buah cempedak goreng. Cempedak goreng, cempedak contohlah. Rasa makan buah cempedak. Tiba-tiba ada buah cempedak turun dalam keadaan dah siap dikopik. Datang makan saja. Tu dia. Ayah suka buah dia, Pak Taris suka buah dia. Macam-macam Pak Taris dia, buah dia lain macam. Subhanallah. Kadang-kadang bila baca ni, ayah ibu kalau faham artinya surah Al-Insan ni, sebab tu imam-imam Mekah apa semua tu dia menangis sebab dia nak sangat masuk dalam syurga, sebab dia faham. Kita ni tak faham tapi buat-buat faham. Cuma itu kita nak mengaji, nak tengok tadabbur ni sebenarnya apa benda yang ada dalam syurga ni.
Nak jadikan cerita, sebab itulah Nabi SAW baca setiap minggu, nak bagi tahu pada makmum di belakang, kamu bila taat pada perintah Allah, kamu bila tidak melanggar perintah Allah, kamu masuk syurga, dan segala benda ada dalam syurga ni. Itu maksud dia. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Firman Allah ayat yang ke-15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Dan diberi kepada orang yang masuk dalam syurga tadi akan bekas ataupun bejana bekas untuk minuman. Akan diberi seorang satu bekas. Bekas tu untuk kita minum, contoh ni bekas. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Akan diberi satu bekas, satu bejana. Bejana ini daripada perak, dan dalamnya sudah terisi akan air, yang apabila diminum cukup untuk perut dirinya sendiri. Dia tak tahu macam ni melempah ni. Macam ni kita sekali minum tak habis, mana kita akan letak lagi. Dia akan bagi satu bekas macam ni yang diperbuat daripada perak, dan bekas itu bila kita minum confirm air itu akan habis dan kita akan kenyang. Maknanya secukupnya. Tak ada bekas tu 1.5 liter, tak ada 600 liter, tak ada. Maknanya minum tu memang ngam-ngam habis. Allah Ta'ala dah sukat dah perut ayah-ayah ibu-ibu masing-masing bila masuk dalam syurga. Dah tahu dah kelebihan orang yang masuk dalam syurga. Subhanallah. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Bekas ini daripada perak, daripada kaca bercampur dengan perak yang tembus, yang wangi baunya. Bekas ni pegang je seronok bekas ni. Macam tu dalam syurga. Baru pegang bekas, belum minum air dia. Bekas ini seperti kaca yang bercampur dengan perak yang tembus nampak ke dalam. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang tembus nampak ke dalam, dan apabila nampak isinya rasa macam nak minum. Itu maksud dia. Orang yang masuk syurga tak payah disuruh minum, dia terasa dia nak minum, dia minum. Bekas dia sudah special. Subhanallah. Ayat yang seterusnya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam bekas ini terdapat sebuah air yang datang daripada, orang bahasa Melayu kuno kata jahe. Dalam Quran sebut zanjabila, zanjabil. Apakah itu zanjabil? Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran. Ayat seterusnya, ainan fiha tusamma salsabila, iaitu air daripada satu bekas, satu tempat ataupun satu saliran, satu saluran air. Nama saluran tersebut salsabila. Dalam syurga ayah-ayah ibu-ibu banyak telaga, banyak tempat minuman, banyak salur air. Pilih mana-mana nak air, nak minum tak ada masalah. Ada air tu, ada air ni, nak apa boleh minum. Tapi dalam banyak-banyak ada satu antara yang special, nama saluran itu, nama anak air itu, sungai itu, nama dia salsabila. Dan air di dalam bekas ini hasil daripada air, daripada perigi atau saluran air, namanya salsabila. Yasin, tak silap saya ada penyanyi nama Yasin, dia buat tajuk lagu Salsabila. Dia tengok dah dalam Quran, oh ini boleh buat lagu ni. Dia buat lagu Salsabila. Kalau ayah-ayah ibu-ibu tengok tadinya lirik, fahamlah artinya apa maksud Salsabila. Orang buat lagu. Nampak? Allahu Akbar. Salsabila, telaga ataupun satu saluran air di dalam syurga. Subhanallah. Sambung ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18, 19. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura.
yang didatangkan daripada dan mereka dikelilingi wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka akan dikelilingi idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura, mereka akan dikelilingi oleh pelayan di dalam syurga. Nak apa dia akan datang hantar, nak itu dia hantar, nak chicken chop dia hantar, nak lamb chop dia hantar, nak roti bakar dia hantar, nak air dia hantar, segala benda. Kalau lelaki, daripada di kalangan bidadari syurga. Kalau daripada perempuan, daripada di kalangan bidadari syurga juga. Mana untunglah lelaki dapat bidadari. Tapi kena ingat, ketua bidadari kamu adalah isteri kamu sendiri. So kalau dia kata no, tak boleh sorry Jadi bos kita situ. Kena taat molek Isteri pula nak masuk syurga, kena taat pada suami. Kalau tidak, bau sajalah syurga pun tak dapat. Subhanallah, Allah Ta'ala tu maha adil lah sebenarnya. Wa yut'imu wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, akan diberikan oleh kamu akan pelayan-pelayan yang akan melayan kamu. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura, dan apabila mereka pelayan-pelayan ini melayan kamu, mereka ini dikategorikan di kalangan bidadari yang muda sahaja. Ini ulama sebut muda sahaja. Maknanya orang tu tengok kita muda, kita tengok dia pun muda. Kita tengok bini kita muda, bini tengok kita pun muda saja. Allahu Akbar. Tak ada yang rambut beruban semua, tak ada dah dalam syurga. Memang muka handsome zaman-zaman waktu nak menikah dulu. Waktu tu tengah janguk, orang kata, orang Kelantan kata. Apabila melihat para pelayan, kamu akan mengira seberapa banyak mutiara yang bertaburan seperti bintang-bintang di langit. Allah Ta'ala sebut, idza ra'aitahum, kamu melihat, hasibtahum, seperti mutiara yang bertaburan, lu'lu'am manthura, seperti bintang-bintang di langit. Macam itulah banyak bintang di langit, macam itulah seperti mutiara yang kamu tengok banyak, macam itulah umpamanya kamu dapat pelayan ataupun bidadari syurga. Ustaz-ustaz lain selalu nak membandingkan lelaki dapat bidadari syurga, perempuan dapat pinggang mangkuk, akorok, akopal, tak kisahlah apa pun, sebab di dunia dia suka benda tu. Tapi di syurga, minta apa barang dapat. Orang kata, minta lah apa saja Allah. Ayah-ayah ibu, Allahu Akbar. Minta apa saja. Nak pakai Ferrari, Ferrara, segala jenis benda boleh pakai. Segala jenis benda, subhanallah. Tak nak ke? Pada waktu dan ketika itu dalam syurga tak berguna dah duit ni. Nak merasa keseronokan kenikmatan syurga. Sehingga kan ada ulama membahas dalam syurga. Dalam syurga tidak ada tidur. Kalau tidur maknanya kamu terlepas daripada kenikmatan syurga. Sampai macam tu. Tak tidur kita ni. Seronoknya Allah, seronoknya. Tak boleh nak kata seronok tu. Saya cuma boleh bagi tahu memang seronok dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala sebut tu, janji Allah. Nak itu dapat, nak bidadari dapat, nak pinggan mangkuk, nak gelang daripada sini sampai tumit kaki pun boleh. Segala jenis boleh. Subhanallah. Kita ni risau ya, takut kita tak boleh masuk dalam syurga. Takut bila mati besok tak ada nak mengucap 2 kalimah syahadah. Tu yang sebenarnya takut. Maka itu Allah Ta'ala bagi ujian. Tujuannya supaya kamu ingat kepada aku. Sekarang ni lah waktu kena ingat. Selama ni mungkin dunia lupa pada Allah Ta'ala. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi ujian satu dunia, barulah kita nak beringat. Malam ada satu viral daripada, saya tak tahu negara mana, tapi belah Timur Tengah. Dia jemputnya Imam Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram nombor 1. Minta tu tolong baca doa pula dekat negara dia. Imam tu pun pergi terbang, duduk, datang nak baca doa, minta hindar daripada penyakit COVID-19. Sampai tahap macam tu minta. Makanya kita pun kena berusaha minta lah ayah-ayah, bukan setakat nak mengelak daripada penularan penyakit pandemik COVID-19 ni, tapi nak minta Allah Ta'ala mati dalam Islam dan masuk syurga. Tu yang paling penting. Barang syurga ayah-ayah tak ada challenge, tu yang terbaik. Subhanallah. Ayat seterusnya, wa idza ra'aitahum
thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu dalam syurga, kamu melihat di dalam syurga, nescaya kamu akan melihat bermacam jenis kenikmatan dan kerajaan yang besar. Maknanya Allah Ta'ala beritahu segala benda yang ada dalam syurga ni adalah satu benda yang besar, dan segala benda itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Ta'ala bagi tahu mereka yang masuk dalam syurga berpakaian sutra yang kualitinya finest, grade A, triple A, macam-macam, yang sutra paling halus, yang hijau, yang sutranya kualiti terbaik dipakai kepada mereka, juga akan gelang daripada perak. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman-minuman yang bersih. Allah Ta'ala sebut dalam ni ayat yang ke-21, manusia akan memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka akan gelang yang dibuat daripada perak. Maknanya ibu-ibu tak usah pusing, gelang memang dapat. Silakan. Gelang memang dapat, insya-Allah.
sambung sikit lagi insya-Allah. Ayat yang ke-21, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Taala bagi tahu aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah akan memberi kepada mereka yang masuk dalam syurga, mereka akan memakai pakaian sutra dua jenis, satu yang halus, satu yang kasar. Yang satu yang halus, satu yang tebal. Ulama membahaskan ada beberapa sebab. Yang pertama sekali, yang halus, kualiti yang paling baik dalam syurga tak ada di dunia ini, kerananya untuk pakaian dalaman. Adapun pakaian sutra yang tebal adalah untuk pakaian luaran. Berdasarkan dalam kitab Ibnu Katsir ni dibahaskan ada juga pakaian dalaman diguna pakai dalam syurga untuk lelaki ataupun perempuan yang daripada sutra halus. Maknanya bila pakai tu tak berasa langsung, tak ada rasa gatal, tak ada rasa nak tergaru, tak ada rasa berbau, tak ada. Kalau cuba kita tengok, masuk tiga segi, keluar bergulung. Dan memang betul, semua orang gitu. Sebab apa? Sebab dah berpeluh. Bila berpeluh, kemudian pula elok pula tu, keluar bergulung, lepas tu ambil buka, ambil bahu pula, bau diri sendiri. Dalam syurga tidak ada bau begitu. Sebab apa? Kualiti kain tersebut, pakaian tersebut yang Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan kepada kita daripada sutra halus pakaian dalam dan sutra tebal untuk pakaian yang luar. Subhanallah, specialnya kepada orang yang masuk dalam syurga Allah. Ulama lain bagi tahu dalam kitab Katsir Ibnu Katsir, dia kata pakaian yang luar sutra tebal itu kelihatan berkilat, berkilau, berwarna hijau, nampak berkilat, berkilau apabila dipandang oleh sesiapa ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang diperbuat daripada perak. Apa tandanya? Itu adalah tanda orang tersebut berbuat baik. Orang tersebut sifatnya suka berbuat baik. Itu maksud dia. Bahasnya tafsir Ibnu Katsir dalam kitab ni. Adapun orang-orang yang mendekatkan diri adalah firman Allah seperti dalam surah Al-Hajj. Artinya di syurga itu mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang daripada emas dan mutiara, dan pakaian mereka daripada sutra dalam surah Al-Hajj. Maka akhirnya ayat yang ke-22 Allah Ta'ala sebut, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah Ta'ala bagi tahu, inna hadza, sesungguhnya itu ataupun ini adalah balasan untuk kamu atas apa usaha kamu lakukan setelah mensyukuri apa yang aku berikan kepada kamu. Maka itu ayat-ayat finishing dia, ayat yang ke-22 ni Allah Ta'ala beritahu, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Akhirnya apabila kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, tak kiralah kamu dalam keadaan baik ke, tak sihat ke, tak sejahtera ke, duit tak ada ke, apa ke, susah ke, senang ke, ada penyakit, tak ada penyakit, tapi kalau kamu bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu di dunia, nescaya inilah ayat-ayatnya, inilah balasan-balasannya menunggu kamu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ayah-ayah, ibu-ibu, takat COVID-19 ni tak usah hunsing, tak usah takut. Ini cuma dugaan Allah. Yakin dan percaya ini adalah dugaan Allah Ta'ala nak menguji kepada manusia siapa yang taat pada perintah Allah. Saya dipahamkan oleh kawan saya di MKN. Ada kawan kerja di MKN, Majlis Keselamatan Negara. Dia kata Cina, orang Cina di Wuhan ke mana ke kan, Wuhan, Guangzhou ni macam jenis lah, yang Jiangpao tu kat belah sana tu kan, sudah mula masuk ke dalam masjid. Sebelum masuk masjid tu
hand sanitizer dululah, bersihkan diri. Sudah mula masuk ke dalam masjid, sudah mula sama-sama duduk di barisan belakang, sudah sama-sama mula ikut orang-orang Islam di China, minta tangan macam ni. Minta dengan dia, kita pun minta sama you punya Tuhan mah. Dia pun buat ni macam Amina, 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 dia minta. Oh si tahu Amina, oh si tahu Amina. Kini bayangkan ayat. Maknanya nak bagi tahu ni rahmatan lil alamin ni hanya ada pada orang Islam. Dan beruntunglah kita kerana kita sudah dilahirkan dalam keadaan mukmin. Cuma usaha kita bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan supaya kita boleh masuk ke dalam syurga Allah yang telah dijanjikan. Segala jenis benda ada dalam Quran. Nak buah boleh, nak air boleh, nak itu boleh, pakaian tak berbau, wangi lagi apa, segala benda ada. Tak boleh nak bayang ayah ibu nak cerita sebab kita bersama manusia. Tak boleh nak sebut macam mana nak bayangkan syurga Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bercerita sikit saja dalam surah Al-Insan ni supaya kita boleh renung fikir guna hukum akal kita, guna hukum syarak yang ada ni. Macam mana syurga Allah, memang tak terfikir. Tapi bayangkan kalau aku boleh masuk syurga kan bagusnya macam ni, seronoknya macam ni, itunya macam-macam boleh bayangkan. Maka itu minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah aku ni nak sangat masuk syurga Engkau, bangunkanlah aku, kejutkanlah aku pukul 4 pagi, aku nak sembahyang tahajud. Bangunkanlah aku subuh, selama ni aku subuh gajah, subuh tapir, subuh zirafah. Selama ni orang yang baru-baru lah, muda-muda ni yang lama-lama tak, dia pukul 5 ada sini dah, orang madrasah Ihsaniyah ni tak ada masalah. Maksudnya begitu. Minta, ya Allah aku nak sangat masuk dalam syurga Engkau ni, ya Allah aku nak sangat rasa air Zanjabila ni daripada sungai Salsabila ni, aku nak sangat pakai gelang perak, aku nak sangat baju dalam aku punya seluar dalam, baju dalam semua daripada sutera halus yang tak berbau. Nak sangat. Maka itu, ya Allah ampunkanlah aku, maafkanlah aku, tolonglah aku, ya Allah kejutkanlah aku pukul 4 pagi, ya Allah atas kudrat dan iradatmu aku nak bangun sembahyang tahajud, aku nak taubat, aku nak itu, aku nak ini. Kena pula bulan Rejab ni. Bulan Rejab ayah-ayah ibu, bulan Allah Ta'ala ni, bulan special ni, bulan Allah Ta'ala, bulan 7 dalam kalender Islam. Bulan 8 bulan Nabi SAW, bulan Syakban. Dan bulan umat Nabi bulan Ramadan. Maka itu kita diberi peluang berada dalam bulan Rejab. Dah 21 hari dalam bulan Rejab. Ada baki lebih kurang dalam 6-7 hari, 9 malam. Maka jangan dipersia-siakan nak minta ampun daripada Allah SWT. Minta sangat-sangat daripada semua ayah-ayah ibu, bagi tahu pada anak cucu, tolonglah waktu ni lah, kerana dalam pada masa yang sama kita diuji oleh macam-macam dugaan. Satu ujian yang melanda kalau di negara dari segi politik pula satu hal, huru-hara. Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi satu ujian satu dunia dengan penyakit akhir zaman ni pun satu hal juga. Maka itu Allah Ta'ala nak kita tunduk pada dia, sujud pada dia, minta ampun ya Allah, minta maaf kami ada buat salah, kami nak masuk syurga-Mu ya Allah. Itu saja sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung akan datang ayat yang ke-23 sampai 31 dalam surah Al-Insan berkenaan dengan turutan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Kenapa ayat ni macam ni? Kenapa ayat ni kemudian? Kenapa ayat ni dulu? Kenapa ayat ni kemudian? Kenapa diturunkan di Mekah? Kenapa diturunkan di Madinah? Kenapa? Maka itu dalam Quran ayat 23 sampai 31 surah Al-Insan diceritakan turunnya Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi SAW. Dan apa-apa sebab dan sebagainya berkenaan dengan Quran tersebut diturunkan kepada Nabi, insya-Allah nanti kita akan cerita pada akan datang, rancangan yang akan datang insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Masya-Allah. Tadi kalau tak ada soalan, alhamdulillah, insya-Allah kita berjumpa lagi akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itulah kelemahan saya sebagai makhluk dhaif, lagi hina, nak mencari keridhaan Allah, nak cuba dapatkan maghfirah Allah, nak cuba dapatkan bekalan akhirat, nak cuba dapatkan lampu yang terang dalam kubur, nak cuba usaha nak masuk dalam syurga Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.